Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Hidayah binti Silaturahim. Saya tentang sejarah peradaban tanah Melayu zaman prakolonial. Tajuk saya adalah Kerajaan Citu. Kerajaan Citu juga dikenali sebagai Kerajaan Merah, merupakan sebuah kerajaan purba yang wujud sekitar abad ke-6 hingga ke-7 masih di semenanjung tanah Melayu yang dipercayai terletak di sekitar Kelantan. Mengenai amalan dan kepercayaan mereka, beberapa ciri penting telah direkodkan dalam sejarah, terutama dalam teks-teks dari Cina yang menggambarkan kehidupan di Citu. Kepercayaan utama agama Buddha. Kerajaan Citu dipengaruhi oleh agama Buddha, khususnya Buddha Mahayana. Bukti ini diperkuat dengan pengaruh budaya India yang kuat di kerajaan tersebut. Amalan keagamaan mereka mendirikan kuil patung Buddha dan dipercayai ada aktiviti keagamaan seperti meditasi dan upacara penyembahan yang dilakukan biarawan Buddha mungkin memainkan peranan penting sebagai penasihat spiritual kepada pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, pengaruh kepercayaan animis. Kepercayaan pada roh alam. Walaupun Buddha menjadi agama utama, pengaruh animis tetap wujud. Mereka mungkin percayai semangat menjadi seperti roh gunung, sungai dan hutan. Upacara dan ritual. Amalan animistik mungkin melibatkan ritual persembahan kepada roh alam sebagai usaha yang memperoleh perlindungan dan kesejahteraan. Yang keempat, sistem pemerintahan berlandaskan keagamaan raja sebagai dewa raja. Raja atau pemerintah Citu kemungkinan dianggap sebagai pemimpin rohani yang mempunyai kaitan istimewa dengan dunia spiritual. Ini merupakan amalan yang lazim dalam banyak kerajaan purba Asia Tenggara pada waktu itu. Yang kelima, pengaruh budaya Hindia, bahasa dan kesenian. Pengaruh bahasa Sanskrit dan budaya India yang dapat dilihat dalam inskripsi, seni bina dan kesenian yang terdapat dalam peninggalan sejarah Citu. Ini berkait dengan amalan perdagangan antara India dan Citu. Kerajaan Citu memainkan peranan penting dalam sejarah awal Nusantara yang merupakan salah satu kerajaan yang menunjukkan pengaruh luar dari India serta amalan tempatan dalam pembentukan sistem kepercayaan mereka. Seterusnya, masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Masyarakat kepelbagaian di Malaysia merupakan salah satu ciri unik yang menjadikan negara ini istimewa. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, budaya dan agama, termasuk Melayu, Cina, India dan pelbagai suku kaum lain seperti Iban, Kadazan dan orang asli. Kepelbagaian ini mencipta satu masif budaya yang kaya. Aspek-aspek penting tentang masyarakat kepelbagaian di Indonesia termasuk yang pertama, kebudayaan serta etnik mempunyai tradisi, tarian, muzik dan makanan yang tersendiri. Ini membolehkan pertukaran budaya yang merangsang kreativiti dan inovasi. Yang kedua, agama. Malaysia adalah negara yang mengamalkan kebebasan beragama dengan Islam sebagai agama rasmi, tapi juga terdapat penganut Kristian, Hindu, Buddha dan kepercayaan tradisional lain. Yang ketiga, bahasa. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, tetapi terdapat berbagai bahasa dan dialek lain yang digunakan oleh masyarakat berbagai etnik, termasuk Mandarin, Tamil dan bahasa etnik lain. Yang keempat, politik dan ekonomi. Kepelbagaian etnik mempengaruhi politik dan ekonomi negara dengan pelbagai parti dan organisasi yang mewakili kepentingan seperti kaum. Kelima, cabaran. Walaupun masyarakat berbilang bangsa ini memberi banyak kelebihan, ia juga menghadapi cabaran seperti isu perpaduan, ketidaksamaan ekonomi dan ketegangan antara kaum yang kadang-kala timbul. Kesimpulannya, masyarakat kepelbagaian di Malaysia bukan sahaja merupakan satu aset tetapi juga satu cabaran yang memerlukan pengurusan dan pemahaman yang baik untuk memastikan keharmonian dan kemakmuran bersama. Saya berharap dengan pembentangan saya ini dapat memberi manfaat kepada orang ramai yang mendengarnya.
dan dapat membantu orang ramai untuk mempelajari tentang sejarah kerajaan cerita pada zaman prakolonial secara lebih dalam. Sekian, terima kasih.